Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini video akan kongsikan cara untuk membuat rupa perspektif. Okey. So, pertama sekali you all kena ada set square lah. Ni saya tunjukkan cara yang simple. Saya menggunakan pembaris. Okey, pertama sekali you all buat satu garisan dulu, iaitu garisan picture plane. Garisan mendatar picture plane. Okey. Jadi di atas garisan picture plane ni sebenarnya kita akan lukis floor plan. Kita akan lukiskan floor plan bangunan kita. Okey. So floor plan ni kalau awak perhatikan, awak akan menggunakan set square yang bersudut 30 dan 60 darjah. Okey, perhatikan. Lukisan yang saya buat ini sebenarnya adalah bersudut 30 dan 60 darjah. Okey, sekarang ni saya sedang melukis roof plan. Roof plan untuk bangunan perspektif saya. So, lukisan perspektif ni kita kena lukis dengan tepat sebenarnya. Sebab sebarang angle ataupun sebarang ukuran yang tidak tepat, sebarang unjuran yang tidak tepat akan menghasilkan lukisan perspektif yang salah. Jadi make sure you all betul-betul menggunakan peralatan yang sesuai seperti set square dan T-square. Jangan ikut cara seperti yang saya tunjukkan ini. Okey. So, garis menggunakan set square dan T-square. Okay. So, bangunan ini menggunakan bumbung limas. Dia adalah gabungan bumbung limas dengan bumbung tebalaya. Dia gabungan. Baik. So, untuk first part of this video, saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk mendapatkan bahagian baung sahaja dahulu. Okay. Dan peringkat seterusnya, kita akan lukis garisan ground line. Garisan bumi. Ataupun garisan aras bumi, kan? Ground line. Okey, tujuan kita lukiskan ground line ni sebenarnya kita nak letakkan lukisan elevation kita. Kita nak lukiskan ataupun kita nak letakkan lukisan elevation kita. Di mana lukisan elevation ni kita gunakan sebagai rujukan untuk mendapatkan ukuran-ukuran ketinggian. Ya, kita nak mendapatkan ukuran ketinggian. So, kita kena lukiskan salah satu daripada elevation untuk bangunan ini. Baik. So, saya akan lukiskan dinding termasuk juga bumbung dia sekali. Perhatikan di situ, bumbung ni mempunyai beberapa aras ketinggian. Dan that's why kita memerlukan lukisan pandangan ataupun elevation ini, tampak ini untuk rujukan kita apabila kita nak mencari ketinggian bangunan di dalam perspektif. Okey. Baik. Jadi elok kalau kita tandakan setiap lukisan kita dengan tajuk, supaya kita tidak confuse.
Okay. Plan kita tuliskan sebagai plan view, elevation kita tuliskan sebagai front elevation, ya. And then seterusnya kita tandakan di mana lokasi station point kita. Okay. Di kelas-kelas sebelum ni, station point ni adalah di mana kedudukan kita berada, mata kita berada. Jadi sebagai rule of thumb, biasanya kita akan ambil panjang sedikit daripada panjang bangunan tersebut. Jadi daripada station point ni, kita kena ambil z square and then tarikkan unjuran yang selari dengan sudut. Contohnya sekarang ni, saya tarikkan satu garisan yang selari dengan sudut 30 darjah. Selari dengan sudut plan view saya tu. Ya, menuju ke picture plane. Ya. Okay. Daripada picture plane, tarik daripada station point, tarik ke picture plane mengikut sudut selari dengan sudut daripada plan view tersebut. Okay. So, apabila garisan tersebut telah menyentuh ke garisan picture plane, okay, maka kita akan lukis satu lagi garisan yang kita namakan horizon line. Horizon line. Biasanya garisan horizon line ni dia berukuran 1.5 meter daripada aras bumi. Okay. So horizon line ni sebenarnya boleh juga kita katakan sebagai garisan aras mata ataupun eye level kita. Di mana di sinilah kita akan letakkan titik-titik seperti titik lenyap kiri dan titik lenyap kanan. Okay, seperti yang saya tunjukkan di dalam video ni. Okay. So, kita tandakan di mana kedudukan VPR dan VPL. Okay. So, tuliskan siap-siap supaya kita tidak confuse. VPL, VPR. Okay. Okay. Langkah seterusnya, kita akan tandakan setiap titik, setiap bucu di lukisan plan view kita supaya kita tidak confuse. So, saya bermula dengan O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. Okay. So, O sampai Y. Okay. Jadi, nanti kalau kita nak buat garisan unjuran, so kita lebih senang untuk kita kepastian. So, setiap garisan ni kita akan tarik kepada station point. Okay, so garisan O ni sebab dia menyentuh pada picture plane, maka kita boleh gunakan dia sebagai garisan unjuran sebenar. Jadi garisan titik O ni ataupun bucu O ni adalah permulaan lukisan perspektif kita. Baik. Jadi di sinilah peranan elevation, di mana elevation ini akan menentukan ketinggian sebenar bangunan. Jadi mana-mana garisan yang menyentuh kepada picture plane akan digunakan sebagai garisan sebenar. So di sini saya menggunakan garisan pada bucu O itu sebagai ukuran sebenar. Jadi di sini saya dah dapat ketinggian untuk bucu O. Okay. So saya lebih suka untuk tandakan siap supaya saya tidak confuse. Jadi setiap bucu ni akan kita tarik menuju titik lenyap masing-masing lah. Terus sekarang ni saya akan memula daripada O ke Y dulu. Okay. Jadi O ke Y tu kalau kita perhatikan dia akan menuju ke titik lenyap kiri. Maka kita akan tarik siap-siap O kepada titik
lenyap kiri. Okay. Tarik pada titik lenyap kiri untuk kita mencari di mana kedudukan Y itu ataupun bucu Y itu di dalam perspektif. Okay. Jadi macam mana cara dia? Jadi kita untuk memudahkan, kita tarik dahulu semua bucu-bucu ini ke titik lenyap masing-masing lah. Buat macam gini dulu. Baik, yang pertama kita nak cari titik Y. Jadi setiap titik ni kita kena unjurkan dahulu ke station point. Okay. Unjurkan, kita kena pointkan dia kepada station point. And then sampai dia bersentuhan ke picture plane. So tak payahlah tarik habis. Biarkan dia berhenti pada picture plane supaya dia tidak mengganggu drawing. Bila terlalu banyak sangat drawing, dia akan jadi sibuk. Jadi dia akan confuse. Bila dah bersentuhan kat situ, kita tarik, unjurkan ke bawah. Ya. Unjurkan garisan ke bawah. Jadi di situ kita dah dapat dah di mana kedudukan Y kita di dalam perspektif. So kita tandakan siap Y. Bucu YY kan. Okey. Jadi kalau tak nak confuse, ambil saja pen berdakwat tebal, kita tandakan terus kedudukan bucu-bucu tersebut. Ya. Okey. Sudah dapat dah bucu O dengan Y. Okey, sekarang ni saya akan cuba mendapatkan bucu X pula. Jadi kalau kita perasakan XY tu dia menuju ke titik lenyap ke kanan, maka saya akan tarikkan bucu-bucu ini ke titik lenyap kanan. Okey, X dengan Y tu Jadi sebelum tu titik X ni kita akan tarikkan ke station point and then kita unjurkan ke bawah Okey, titik X kita unjurkan ke station point, berhenti ataupun bersilang di picture plane and then kita tarik dia ke bawah. Okey. Jadi barulah kita akan unjurkan menuju ke titik lenyap kanan. Titik lenyap kanan. Okey, proses ni memang sangat-sangat memerlukan konsentrasi sebab banyak garisan yang akan dihasilkan. Jadi kita kena alert kena sentiasa alert di mana kita berada, garisan mana yang kita tengah buat sekarang ni. Even saya sendiri pun kadang confuse kalau fikiran saya tak fokus. Okey, jadi saya akan ambil pen tebal dan saya akan gariskan siap-siap lah. Gariskan siap-siap gitu. So saya dah dapat bucu untuk X dengan Y. Senang kan? Saya tandakan siap-siap di mana kedudukan bucu X. Terusnya kita akan terus nak mencari bucu Y. Jadi kita akan tarik titik Y tu ke station point dahulu sehingga dia bersilang di picture plane and then kita tarik secara bersudut tepat ke bawah secara tepat ke bawah. Jadi untuk mendapatkan di mana lokasi ataupun titik Y di dalam perspektif. Jadi seperti kita tahu titik Y tu dia menuju ke kiri, maka kita akan tarik dia menuju ke titik lenyap kiri.
tarik dia menuju ke titik lenyap kiri. Okay. Alright. So di situ kita dah kenal pasti di mana kedudukan bucu X dan Y di dalam perspektif kita. Ya. Ya, kalau lukisan perspektif ni dia tidak menunjukkan ukuran sebenar disebabkan sifat perspektif tersebut yang semakin mengecil menuju ke titik lenyap. Okey. So, tandakan siap-siap di mana kedudukan Y tersebut. Alright. Okey. So, langkah seterusnya kita nak mencari titik P. Seperti biasa, kita akan tarikkan dulu titik P ke station point sehingga dia bersilang di garisan picture plane and then unjurkan dia ke bawah secara bersudut tepat. Okay. So, daripada situ, kita tahu OP tu dia menuju ke titik lenyap kanan, maka kita akan tarik dia ke titik lenyap kanan. Jadi, awal-awal tadi kita dah tarik dah perspektif kita ni menuju ke titik lenyap kanan. Jadi, maka kita boleh terus sahaja untuk menandakan di mana kedudukan dinding O dengan P tu dengan pen bergaris tebal. Okay. Right. So next, kita nak mencari di mana dinding P dengan Q. P dengan Q. So P dengan Q tu kita unjurkan dahulu. Okay, Q, tutup titik Q kita unjurkan dulu ke station point. And then unjurkan ke bawah. Okay, right. So kita dah dapat dah dia punya kedudukan, tetapi dalam perspektif kita tak dapat lagi. So daripada sini kita kena tarik. P dengan Q tu kalau kita tengok dia menuju ke titik lenyap kiri. Jadi kita kena tarik dulu bucu ni ke kiri. Tarik dulu ke kiri. Tengok betul Oh, miss tu. Ada miss tu. Sepatutnya P tu diunjurkan ke titik lenyap kiri. Ya. Yep. Baru betul. Tarikkan ke kiri. Baik. Jadi di situ kita dah dapat dah. Dah mula nampak dah di mana kedudukan untuk bucu P dengan Q. Bolehlah kita terus tandakan dengan pen tebal Selalunya pen tebal ni bolehlah you all gunakan outline 0.6 kan. Okay. Just untuk membezakan garisan objek dengan garisan unjuran kan. Okay. Setengah orang dia menggunakan different color kan. Untuk unjuran digunakan color merah Untuk objek digunakan color hitam itu pulang. Okay. So kita dah dapat dah garisan unjuran ataupun titik-titik untuk bucu P dengan Q. Kan? So kita cuba dapatkan untuk titik S pula. Bucu S pula. Jadi bucu S saya akan unjurkan siap-siap ke station point. Bersilang di picture plane. Okay, perhati bucu S Bucu S. R tu nanti dulu. R tu adalah bucu untuk kita buat bumbung nanti. Terus sekarang ni kita ambil yang S dahulu. Okay, kita unjurkan S. Unjurkan ke bawah S Gunakan set square dengan T square Jangan ikut kaedah saya ni
Ini tak apa sebab saya dah tandakan. Okay. Alright. So, daripada sini kita tahu Q ke S tu dia menuju ke titik lenyap kanan. Maka kita tarik dia ke titik lenyap kanan. Okay. Right. So, di situ kita dah nampak dah di mana kedudukan dinding Q dengan S saya tu kan. Jadi, ambil pen tebal and then terus. Terus buat garisan. Okey, garisan dinding. Jadi, dengan itu maka siaplah bahagian pertama video kita ini. Okey. So, jangan lupa buat. Nantikan video part 2. Saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk buat bumbung pula. Okey, kita jumpa lagi.